Louis Vuitton ataupun kebanyakan orang panggil LV ni memang sangat dikenali dalam dunia fashion kita sekarang ni guys. Aku rasa lah kan hampir satu dunia ni tahu dengan jenama Louis Vuitton. Sampai ada yang buat lagu lagi tahu tentang diorang ni. Tapi sebelum tu guys, aku rasa sedih lah sebab Brazil dah kena dengan Croatia 4-2 mat, pedih. Tapi tak apa, bukan rezeki kan. Next time. Dipendekkan cerita, Louis Vuitton ni adalah sebuah jenama barangan mewah yang berasal dari Perancis. Bukan biasa-biasa guys, dia punya harga tu mana-mana yang kaki fashion tu tahulah berapa untuk harga satu-satu barang tu. Memang sangat berapi guys. Tapi tahukah anda semua asal-usul jenama Louis Vuitton ni? Siapa yang mengasaskannya dan macam mana dia boleh menjadi famous sampai macam sekarang ni? Okey, aku tak nak buang masa korang semua. Macam biasa, my name is Gizri and this is Giztory. Louis Vuitton ni sebenarnya adalah berasal dari nama seseorang guys seorang manusia, di mana latar belakang dia ni boleh dikatakan agak menyedihkan. Louis Vuitton yang pada dahulunya adalah seorang yang hidup secara gelandangan, homeless, tak ada rumah, tidur dekat tepi-tepi jalan je guys. Tapi macam mana dia boleh berjaya menghasilkan jenama yang menjadi sebutan hampir di seluruh dunia sehingga pada hari ni? Jom kita kupas pasal benda ni. Nama penuh Louis Vuitton adalah Louis Vuitton Malathier. Aku tak sure lah macam mana nak pronounce nama dia ni dengan betul sebab bahasa Perancis ni kadang ejaan dia lain, sebutan dia lain guys. So maafkan aku Dia dilahirkan pada 4 hari bulan Ogos tahun 1821 di sebuah tempat yang dipanggil Ancay. Part ni pun aku tak sure guys. Kita panggil Ancay lah senang Ancay ni merupakan bahagian yang terletak di bahagian timur Perancis, di mana kawasan Ancay ni dikatakan pada waktu tu memang kawasan yang agak terpencil, tak ada bekalan air dan juga elektrik. Selain tu, Louis Vuitton ni juga merupakan seorang yang tak pandai membaca dan menulis semenjak dia dari kecil lagi guys. Maksudnya dia tak pergi sekolah dan keluarga Louis Vuitton ni pun bukanlah keluarga yang hidup senang lenang tau. Boleh dikatakan kehidupan diorang ni memang agak susah. Datuk dan ayah Louis Vuitton bekerja sebagai seorang petani, pekerja buruh dan juga pembuat kopi. Ayah Louis Vuitton bernama Xavier Vuitton, manakala ibunya pula bernama Corinne Gaillard, di mana ibu dia ni telah meninggal dunia pada tahun 1831 ketika Louis Vuitton masih lagi berusia 10 tahun. Memang sangat kesian guys, masih kecil lagi Louis Vuitton ni. Dan setelah kematian ibunya, bapa kepada Louis Vuitton ni iaitu Xavier Vuitton akhirnya telah berkahwin baru. Tetapi malangnya guys ibu tiri Louis Vuitton ni memang sangat kejam dekat dia tau. Kira macam ibu tiri cerita Cinderella lah. Lebih kurang macam tu. So bila dah jadi macam gitu, dia hari demi hari rasa tersisih tau dan tak dihargai. Yelah budak-budak lagi kan. Apa kata orang, memang time ni memerlukan kasih sayang seorang ibu dan juga ayah. Dan akhirnya lepas hari demi hari Louis Vuitton rasa fed up dengan kehidupan dia dekat kampung tu, dia pun mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Paris pada tahun 1834. Di mana umurnya ketika itu berusia 13 tahun. Pada malam-malam tu guys dia menyelinap keluar dan menuju ke Paris hanya dengan berjalan kaki sahaja tau. Dahlah dia keluar tu tak bawa apa-apa. Apa kata orang, sehelai sepinggang je. Sehingga kan dia telah tidur di dalam hutan tau sebab dia nak berehat sekejap. Memang bagi aku hati kering lah Louis Vuitton ni. Tapi sebelum Louis Vuitton ni sampai ke Paris, dia dikatakan telah bekerja di sebuah tempat untuk menyara kehidupannya, di mana dia telah melakukan apa sahaja pekerjaan time tu asalkan dia boleh survive. Dikatakan juga time ni lah Louis Vuitton menjadi gelandangan tau. Sehinggalah pada tahun 1837 di mana pada waktu tu dia berusia 16 tahun dan dia telah sampai ke Paris. Dipendekkan cerita, bila je si Louis Vuitton ni sampai ke Paris, dia telah bekerja di sebuah kedai ataupun kilang yang membuat beg yang bernama Monsieur Miracle. Part ni pun aku tak sure macam mana nak pronounce guys. Tapi kedai tu kira macam kedai ataupun kilang yang membuat beg yang lebih kurang macam suitcase yang orang selalu gunakan untuk pergi travel tu. Dan untuk pengetahuan korang juga, pekerjaan membuat beg di Paris pada zaman tu dianggap satu kejayaan yang sangat dihormati tau. Kira macam doktor ataupun jurutera lah sekarang ni.
lebih kurang. Dan akhirnya pada 2 Disember tahun 1851, setelah 14 tahun Louis Vuitton menetap di Paris dan umurnya pun pada waktu itu mencecah 30 tahun, dia telah menjadi orang kesukaan Queen Napoleon yang ketiga yang bernama Eugene de Montijo. Queen Napoleon yang ketiga ni guys dikatakan sangat menyukai hasil kerja Louis Vuitton, sehingga kan pada waktu itu dia telah menjadikan Louis Vuitton ni sebagai pembuat beg persendiriannya. Dan dari sinilah sebenarnya Louis Vuitton menjadi pembuat beg untuk ahli-ahli keluarga diraja Perancis. Siapa sangka kan, dari seorang yang hidup gelandangan ke pembuat beg keluarga diraja. Hats off Louis Vuitton. Pada tahun 1854 pula, kehidupan Louis Vuitton ni terus berubah 360 darjah guys. Menjadi seorang yang sangat-sangat disanjungi. Ramai yang telah mengenali Louis Vuitton dengan hasil kerjanya, dan pada tahun ni jugalah dia telah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Clemence Emily Perriox. Sorry lah kalau pronounce nama tu salah guys. Korang pun tahu pronunciation dalam bahasa Perancis ni kadang-kadang lain. Dan selepas pernikahan ini jugalah dikatakan yang Louis Vuitton ni telah berhenti dari tempat kerja lamanya, iaitu Monsieur Miracle tadi itu, dan telah memulakan perniagaannya sendiri. Pejam celik sehinggalah pada tahun 1857 di mana Louis Vuitton dan isterinya telah dianugerahkan seorang cahaya mata yang diorang beri nama George Farrell Vuitton. Bak kata orang rezeki anak tu kan. Perniagaan Louis Vuitton pada waktu tu terus berkembang sehinggalah pada tahun 1858 Louis Vuitton telah mengeluarkan produk dia dengan idea-idea yang baru dari segi material yang dia gunakan untuk membuat beg tu, dan juga desain-desain yang mendapat perhatian orang ramai pada waktu tu guys. Tapi malangnya pada tahun 1870 perniagaan Louis Vuitton ni sedikit terganggu tau, disebabkan berlakunya perang di antara pihak Perancis dan juga Rusia, ataupun perang Perancis dengan pihak Jerman. Boleh dikatakan agak teruklah perniagaan Louis Vuitton terganggu time ni. Bangunan banyak rosak, ekonomi tak menentu dan sebagainya. Sehinggalah pada tahun 1871, setahun selepas tu guys, bila perang ni dah tamat, Louis Vuitton telah kembali semula ke tempat yang bernama Asnieres, di mana tempat yang dia telah mulakan perniagaannya tu sebelum ni. Time tu juga dikatakan memang sangat teruk gila guys. Korang pun tahu kan lepas perang macam mana. Bangunan hancur, staff tak ada, peralatan-peralatan yang dia gunakan untuk membuat beg tu hilang dan macam-macam lagi. Tapi part ni yang aku respect tau dengan Louis Vuitton ni. Tak semua orang boleh buat guys. Louis Vuitton adalah seorang yang tak berputus asa tau. Sebab kalau ada orang yang kena macam ni, diorang macam dah tak nak buat dah surrender dah aku rasa. Tapi tak untuk Louis Vuitton. Louis Vuitton kemudiannya telah bangkit semula dengan mendirikan sebuah kedai yang baru di sebuah tempat yang dipanggil One Rue Scribe. Dan tempat ni sebenarnya merupakan tempat yang sangat strategik di Paris time tu. Dikatakan juga time ni lah Louis Vuitton telah mengubah strategi perniagaannya, di mana dia lebih memfokuskan mengeluar barangan khas untuk golongan-golongan elit, orang-orang yang kaya berbanding sebelum-sebelum ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, One Rue Scribe ni rata-ratanya didiami oleh golongan yang kaya tau. So mungkin dari sinilah Louis Vuitton telah menukar target market dia guys. Louis Vuitton ni juga merupakan seorang yang sangat kuat bekerja tau, sehingga kan dia telah mendirikan rumahnya tak jauh dari tempat dia bekerja supaya dia boleh menghabiskan masa dia untuk mengeluarkan produk-produk ataupun desain-desain yang baru pada waktu tu. Apa kata orang, dia ni seorang yang workaholic tau, yang kuat bekerja. Dan sehingga ke hari ni, rumah Louis Vuitton ni telah dijadikan sebuah museum di Paris. So kalau korang ada pergi Paris ke ataupun berada di Paris sekarang ni, korang bolehlah pergi melawat museum Louis Vuitton ni. Selepas tu guys, pada tahun 1885 pula Louis Vuitton telah mengembangkan perniagaannya ke luar negara. Dia telah membuka sebuah kedai yang bertempat di Oxford Street di London, England. Dan pada waktu ni jugalah dikatakan banyak produk-produk tiruan Louis Vuitton dibuat, sehingga kan Louis Vuitton pada waktu tu mencipta kira macam satu tag yang bertulis Marquis L. Vuitton Depos. Mungkin time tu hanya dia yang tahu buat tag tu. Aku pun tak sure sangat lah. Tapi apa yang penting, tag yang dibuat oleh Louis Vuitton ni lah yang membezakan barang tu ori ataupun tak. Louis Vuitton akhirnya telah meninggal dunia pada tahun 1892 ketika dia berumur 70 tahun time tu. Dan kemudiannya perniagaan Louis Vuitton ni telah diambil alih oleh anak lelakinya yang tadi tu, yang bernama George Vuitton.
Josh Vuitton ni pula merupakan seorang anak yang telah diajar oleh Louis Vuitton tentang selok-belok perniagaannya. Kira dia bukanlah anak yang tak tahu apa-apa guys. Josh Vuitton ni mempunyai pengetahuan yang luas tentang perniagaan ayahnya. Dari cerita ni kan, sedikit sebanyak yang kita tahu betapa pentingnya ilmu tu. Josh Vuitton ni pula seterusnya telah mengembangkan lagi perniagaan ayahnya hampir ke seluruh Perancis, Eropah dan ke seluruh dunia secara amnya. Dan pada tahun 1896, Josh Vuitton kemudiannya telah mengeluarkan satu logo yang sehingga ke hari ini dikenali oleh hampir seluruh dunia ni yang berbentuk LV. Korang mesti pernah nampak kan logo LV ni. Dipendekkan cerita, pada tahun 1901, perniagaan Louis Vuitton terus berkembang dengan produk-produknya sehingga kan Louis Vuitton ni telah didirikan di banyak tempat dalam dunia ni seperti di New York, Washington, London, Alexandria, di Buenos Aires, malah ada juga di Mumbai, India tau. Dan dari sini kita tahu yang Josh Vuitton ni telah berjaya mengembangkan perniagaan ayahnya hampir ke seluruh dunia dan sehinggalah pada tahun 1936 di mana Josh Vuitton telah meninggal dunia. Tadi aku mungkin lupa nak ceritakan bahawa Josh Vuitton ni pun sebenarnya mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Gaston Vuitton. Dan dari Gaston Vuitton ni jugalah guys, jenama Louis Vuitton iaitu jenama datuknya telah menjadi salah satu jenama yang paling berharga dalam dunia yang dikatakan nilainya adalah sebanyak 19 million US dollar pada zaman diorang tu. Korang bayangkanlah pada zaman tu je dah 19 million US dollar. Bukan kaleng-kaleng guys. Dan semenjak itulah jenama Louis Vuitton telah mengeluarkan macam-macam produk selain beg iaitu seperti seluar, baju, kasut dan lain-lain lagi. Bahkan ada jenis-jenis produk yang hanya dikeluarkan di satu-satu tempat tu je. Seperti contoh, ada produk beg Louis Vuitton yang hanya dikeluarkan di Paris dan tak ada di tempat-tempat lain. Benda yang limited edition orang cakap. Dan sekarang ni, untuk pengetahuan korang juga, sebahagian besar saham Louis Vuitton dimiliki oleh seorang ahli perniagaan Perancis yang bernama Bernard Arnault. Di mana Bernard Arnault ni juga dikatakan salah seorang yang paling kaya dalam dunia ni disebabkan saham Louis Vuitton ni, dan dianggarkan aset Bernard Arnault ketika ni adalah sebanyak 197.5 million US dollar guys. Pening, duit tak habis makan tu. Tapi guys, ada yang lebih kaya tau dari Bernard Arnault ni sebenarnya, iaitu orang yang melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Kesimpulannya dari apa yang kita dengar tentang cerita Louis Vuitton ni, ilmu dan kecekalan tu sangat-sangat penting. Kehidupan dari seorang yang hidup secara gelandangan sehinggalah kepada seorang yang boleh dikatakan berjaya dalam hidup dia dalam dunia ni. So, maksudnya, kalau kita jatuh sekali dalam hidup ni, 2 kali ke 3 kali ke, tak kisahlah. Jangan pernah berputus asa. Kita tak tahu rezeki kita macam mana. Apa yang penting, kita terus usaha dan banyak-banyakkan berdoa. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang terus menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, and I'll see you guys again in the next video. Peace.